Okay, hari ni kita teruskan dengan lakaran oblik ni. Lakaran oblik ni dalam konteks surat 75. Lakaran oblik ni terbahagi kepada dua, iaitu oblik Cavalier dan juga oblik kabinet. Okay, oblik Cavalier ni adalah oblik yang berukuran penuh. Okay, katakanlah sebuah gambar rancang itu dia mempunyai bentuk segi empat macam ni dengan ukuran, saya bagi contoh ukuran oblik Cavalier ni, jarak dia adalah 6 cm. 6 cm macam ni. Ni Cavalier. Okay. Macam mana pula dengan oblik kabinet? Okay, oblik kabinet. Kabinet dia adalah separuh daripada oblik Cavalier, iaitu 1/2 daripada Cavalier. Katakan ini adalah reka bentuk rekaan bentuk segi empatnya. Okay. Ini dia punya objek yang sama macam oblik Cavalier tadi. Cuma oblik kabinet ni adalah separuh daripada oblik Cavalier. Okay. So saya dah bahagi dua. Saya buat putus-putus ataupun buang teruslah. Putus-putus maksudnya kat sini bukannya dihilang tak ada. Okey. So kalau katakan oblik Cavalier ini 6 cm, maka saiz untuk oblik kabinet ni adalah 3 cm. Okey, boleh faham Kemudian lakaran, kita masuk kepada lakaran. Nak bagi kefahaman kepada apakah jenis-jenis oblik yang ada dalam konteks nama oblik Cavalier dan kabinet. Seterusnya kita pergi kepada kaedah. Okay, nak melakar oblik. Okey, oblik ni nak lukis dia mesti mengikut 3 paksi asas. 3 paksi asas iaitu dia ada paksi mendatar, dan dia ada paksi menegak. Tak kisahlah menegak tu dekat tengah ke, kat tepi ke, mana-mana pun boleh. Okey. Paksi menegak ataupun nama lainnya kita panggil sebagai paksi Y. Paksi Y. Okey, paksi Y. Okey. Paksi mendatar, menegak, dan juga lagi satu kita panggil sebagai paksi surut. Paksi surut ni adalah bersudut 45 darjah. Kalau menggunakan protractor pembaris bulat separa tu, ini adalah paksi surut. Paksi surut ni bersudut 45 darjah dekat sini. Okay, 45 darjah. Right. So, katakanlah saya nak melakar sebuah kotak macam tadi contoh Cavalier dengan oblik kabinet tadi. Saya hanya menggunakan garisan mendatar ni untuk melakar satu objek asas. Contoh objek asas segi empat. Okey. Kemudian setiap bucu-bucu ni perlu mengikut paksi surut. Kalau katakan kita ukur paksi surut ni bersaiz dalam 6 cm. Jarak daripada titik ni, titik X ni sampai ke yang saya tanda ni 6 cm. Maka setiap bucu-bucu ni pun dia perlu mengikut paksi surut yang first ni. Alright? Yeah, alright. 45 darjah. Ukur 6 cm juga. 6 cm. Ini pun sama. Okey. Ukur 6 cm juga. Okay, macam mana kita nak menentukan bahawa dia menjadi sebuah kotak, okay? Sebuah box. So, disebabkan garisan objek asas ni dia menegak mengikut paksi mendatar,
Bila hadapan ni tiangnya tegak, belakang pun tiangnya tegak. Sama. Sebab ukuran pun kita dah ukur sama. 6 cm dan 6 cm. Okey, begitu juga dengan barisan seterusnya. Ni dengan sini kita akan sambung. Right? So, kita akan dapat pandangan macam ni. Okey, objek macam ni. Segi empat macam ni. Right? So, untuk oblik ni bentuk hadapan dia, pandangan hadapan dia tetap sama di atas paksi mendata. Dia tak sengit tak apa, dia akan ikut lantai paksi mendata ni. Okey, itu sahaja beza dia. Okey. Objek ni dia menunjukkan, dia boleh menunjukkan empat pandangan yang berbeza, iaitu atas, hadapan, sisi dengan bawah. Atas, bawah, sisi, depan. Atas, bawah, sisi, depan. Dia mengikut kepada di mana paksi surut itu berada. Okey. Kita pergi tengok contoh. Contohnya, saya bahagikan papan ni kepada 4. Kepada 4. Alright. Saya mulakan kepada di bahagian kanan atas. Okey. Kanan atas ni saya buat satu paksi mendata. Okey, paksi mendata. Di atas paksi mendata ni saya lakarkan objek asas segi 4 tadi. Okey. Segi 4. Okey. Ataupun kalau ikut kaedah tadi, lepas buat paksi mendata, buat tiang. Iaitu paksi Y. Paksi Y. Okey, paksi Y. So, dekat sini kita akan dapat paksi surut 45 darjah. Saya lukislah gambar segi 4 sini contohnya. Bentuk asas segi 4. Okey. Begitu juga kita ukur di sentimeter. Kita bucu sini pun kita ukur paksi surut 3 cm. Sini pun paksi surut 3 cm. Dan gariskan sahaja dan kita akan dapat objek yang kita nak. Right, ini adalah objek Cavalier yang mana dia mempunyai ukuran yang penuh. Okey, kalau dalam soalan peperiksaan, kalau dikata lakarkan objek kabinet dengan menggunakan lakaran Cavalier di atas. Maknanya kamu kena lukis balik bentuk yang sama tapi dengan ukuran yang separuh. Itu juga dengan sebelah kiri atas ni. Paksi mendata, paksi Y, kemudian ada paksi surut 45 darjah, buat objek. Okay. Ikut sahaja 45 darjah. Setiap paksi surut ni ukur berapa panjang objek itu kita nak. Kalau 4 lah. Dia akan dapat ukuran yang sama. So, kalau kamu nampak tiang dekat sini dengan tiang dekat sini, saiznya sama sahaja. Nampak? Ini tegak, ini pun tegak. Ini melintang, ini pun melintang. Okey, nampak ya? Okey, begitu juga bawah. Buat kat sini. Paksi mendata je kat atas. Kemudian saya buat paksi Y je ke bawah. Okey. Surut dia 45 darjah ke bawah. Pun buat objek yang sama, 45 darjah, 45 darjah. Saya buat buang lah. Okay. Ukur tanda. Kita dapat segi 4. Begitu juga dekat sini. Buat sudut surut 45 darjah. Buat objek. Okay. Buat objek. Buat sudut paksi surut yang sama. Ukur dan tanda. Okay. Kalau kamu nampak dekat sini, setiap bahagian-bahagian yang empat-empat ni mempunyai pandangan yang berbeza-beza. Okey, antaranya adalah sini kita akan dapat pandangan yang 4 saya cakap tadi, atas, bawah, sisi dan hadapan. Kita kat sini contoh ya, nombor satu sini kita dapat pandangan hadapan, kita dapat atas dan sisi.
Sisi kanan. Okey. Kalau nombor 2 ni pula, kita dapat pandangan mana ni kita dapat? Kita nampak pandangan depan, nampak sisi dan bawah. Nampak bawah. Okey. Kalau sebelah sini pula kita dapat depan, sisi dan bawah. Ni sisi kiri, ni sisi kanan. Begitu juga dengan ni, depan, atas dan sisi kiri. Right? Okay. Dalam buku teks, buku surat 76, kamu akan dapat dia akan tunjukkan langkah-langkah untuk melakar objek kabinet. Okey. Kat sini kamu kena baca sikit lah macam mana langkah-langkah dia. Tapi saya memberikan kaedah yang mudah cara nak melakar objek. Okay. Objek. So, seterusnya kita masuk kepada lakaran isometrik. Okey, cuba. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Lakaran isometrik ni, dia menarik. Sebab mana-mana lakaran yang dibuat oleh pelakar, dia akan menggunakan lakaran isometrik ni untuk mendapatkan pandangan yang cantik. Kalau kamu tengok cerita contohnya dalam anime dan sebagainya, kamu akan nampak dia punya gambaran tu sangat satu objek tu macam real kedudukan dia. Okey. Lebih cantik lah. Okey, tengok pada lakaran isometrik. Okey, lakaran isometrik ni dia ada 3 pandangan sahaja. Okey, dia tak sama macam objek tadi. Objek ada 4 termasuk bawah. Tapi kalau isometrik kita akan dapat 3 sahaja. Okey. Kita akan mention, kita akan bagi tahu pandangan tu ada atas, depan dengan sisi sahaja. Okay, walaupun kita dapat pandangan bawah, tapi kita tak mention benda tu. Tapi kalau objek, ya, kita akan mention, okey, ada pandangan bawah. So, kita pergi kepada lakaran isometrik. Lakaran isometrik. Lakaran isometrik ni menunjukkan gambaran keseluruhan projek dalam bentuk 3 dimensi, 3D. Okay, katakanlah kalau kotak tisu, contohnya kotak tisu ni macam ni. Okey. Kotak tisu ni kotak betul. Kalau oblik, kita akan nampak permukaan dia macam ni. Segi 4 tepat. Ni paksi merata. Ni paksi Y. Okey. Tapi kalau lakaran isometrik, kamu akan dapat pandangan macam ni. Bentuk V. Ini bentuk V macam ni. V dan menegak. Kita pergi satu persatu. Okey. Sama juga macam oblik. Lakaran isometrik ni dia ada paksi juga. Paksi dia adalah bersudut 120 darjah setiap satu. Contohnya, kalau anda pernah tengok logo Mercedes-Benz. Okey. Jadilah sudut dia 120 darjah, 120 darjah, 120 darjah. Right? Okey. So, cara dia macam ni. Okay, boleh sama-sama tu buka buku teks, buku surat 77. Kat situ ada menunjukkan contoh apakah yang kita gunakan, cara kaedah-kaedah yang kita gunakan untuk melakar lakaran isometrik. So, dekat sini kita nampak setiap sudut lakaran isometrik ni bersudut 120 darjah. Dia juga ada paksi mendatar. Okay, ni paksi mendatar dia. Jadi kita nama lain ni kita panggil paksi Y lah, yang menegak ni. Ni mendatar, ni paksi Y. Okey. Dekat paksi Y ni dia ada lagi bukaan macam ni. Dia ada bukaan macam ni bersudut 120 darjah. Begitu juga di atas paksi mendatar ni. Dia ada sudut juga sama macam atas. Tetapi sudut yang berada paksi macam paksi surut paksi surut ni
Di atas paksi mendatar dia hanya bersudut 30 darjah. Begitu juga dengan sebelah dia 30 darjah. Right. Ni beza dia. Kalau tak ada garisan paksi mendatar, dia punya sudut adalah 120 darjah. Tapi kalau paksi Y ini berada di atas garisan paksi mendatar, dia punya sudut ni akan lain sikit lah. Dia akan bersudut 30 darjah. Okay, kalau kamu nampak objek ini, kamu boleh nampak dah dua perbezaan. Okay, dia ada paksi mendatar, dia ada paksi Y. Dia dekat paksi Y. Lepas tu dekat atas paksi Y ni, contohlah paksi Y ni kita ukur sebanyak 6 cm 6 cm. Okay, bila 6 cm kita buat dia punya sudut antara paksi Y dengan paksi surut dia ni 120 darjah, 120 darjah. Okay, dekat paksi mendatar ni, paksi mendatar ni 30 darjah, 30 darjah. Kamu akan dapat satu bentuk macam ni, macam buku. Okay. Kemudian paksi surut ni, kiri dan kanan ni, kamu ukur pula. Contohnya kamu ukur ni 3 cm. Tanda 3 cm. Ini pun kamu tanda 3 cm. Daripada titik tengah lah. Titik tengah ni dan sini. Juga sebelah sini dan sini. Ukur 3 cm. Okay. Gabungkan sahaja. Okay. Macam mana nak dapatkan bahagian atas? Bahagian atas, katakanlah daripada titik saya bulat ni saya bulat ni ke titik A, saya bagi A lah. A ke B 3 cm. Macam mana nak buat C ke D? Okay, C ke D, bila sudut sini 120 darjah, sini pun perlu 120 darjah daripada paksi Y. Ini paksi Y betul. Bila kita dah garis, automatik ini jadi paksi Y. Dia akan dapat 120 darjah lagi. Okay. Gariskan dan ukur 3 cm. Kemudian, sama juga. Kamu akan dapat bentuk macam ni. Alright? Okay, kita ulang. Kita ulang lagi sekali. Kalau katakan ini susah, saya tunjukkan cara yang mudah lah. Alright. Buat paksi mendatar. Okay. Kemudian, kamu buat dulu paksi paksi surut yang berada dekat paksi mendatar. Contohnya, sini ada paksi surut yang 30 darjah. Okay. Kemudian ada paksi Y. Paksi Y ni ukurlah berapa yang kamu nak. Contohnya 6 ataupun 3 ke, ikutlah. Okay, kemudian buat sudut, cari sudut yang bersudut 120 tadi. Okay. Yang ni 120. Atau sini kamu ukur 3, sini pun 3. So, 3 garis. So kat sini paksi Y. Kat sini bila kita dah ukur sini kan walaupun kita katakan sudut dia 30 darjah, kalau kamu garis ke bawah sekalipun, dia tetap akan mendapat 120 tak? Sama. 120 juga. Sama je. Okay. Begitu juga dengan sebelah sini. Okay. Buat lagi sudut paksi surut dia. Okay. Kemudian ukur 3 cm, ukur 3 cm. Kemudian kamu gariskan. Okay. Ini pun sama. Sini 120 darjah. Sini pun sama. 120 darjah. Alright.